Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب وأصره وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni sambung kitab Munyatul Musalli muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9 Jawi. Rumi 36. Bawah tu, perenggan paling bawah. Jawi muka surat 9. 13 daripada atas. Yang mana kita membicarakan sebelum ni berkaitan dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Kita dah habis rukun masuk sunat ab'ad. Dan kita dah bahas panjang lebar berkaitan dengan sunat ab'ad. Yang mana keseluruhannya ada 20 kan. Yang daripada 8 tu jadi 20. Daripada 2 jadi 8. Daripada 8 jadi 20. Apa dia? Sunat ab'ad tu, iaitu kunut berdiri ketika kunut, selawat ketika kunut, selawatan Nabi ketika kunut, berdiri ketika selawat pada kunut tu, salam pada Nabi ketika kunut, berdiri ketika salam waktu kunut, selawat pada keluarga Nabi, berdiri ketika selawat pada keluarga Nabi. Itu dari masalah kunut tu. Salam pada keluarga Nabi, berdiri ketika salam pada keluarga Nabi. Selawat pada sahabat Nabi, berdiri ketika selawat pada sahabat Nabi. Salam pada sahabat, berdiri ketika salam pada sahabat. Ada 14 kat situ. Dalam tasyahud awal pula, tasyahud awal, duduk tasyahud awal, selawat pada Nabi dalam tasyahud awal, duduk ketika selawat pada Nabi, selawat pada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir, duduk ketika selawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi 20. Kita dah bahas dah sebelum ni. Jadi lepas dah tahu dah, mudah-mudah katanya, meninggalkan sunat ab'ad mana-mana satu, sunat sujud sahwi. Kenapa perlu dipecahkan kepada 20 sedangkan dalam kitab kita ada 8 aja? Kenapa perlu dipecahkan sampai 20? Kerana kalau tak pecah kepada 20, orang boleh jadi salah faham. Contohnya dia baca kunut. Baca kunut kan? Ujung sekali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Wasahbihi tak ada kat situ kan? Alah, tak apa lah, tertinggal lah, halang-halang. Bila wasahbihi tak ada, sunat sujud sahwi. Sebab tu kena pecah satu-satu. Tapi sebenarnya kalau orang yang faham betul-betul, sebut meninggalkan kunut, sunat sujud sahwi. Meninggalkan tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Dia faham semua dah. Tapi apakah yang dimasukkan dengan kunut? Yang dimasukkan dengan kunut tu satu-satu tu. Sehingga selawat pada sahabat pun namanya kunut. Wasahbihi itulah. Wasahbihi. Jadi kalau begitulah keadaannya, kita dapat faham, penting juga kita pecahkan kepada 20.
Jadi senang cerita, bila sebut kunut, kunut penuh. Maka tinggal walaupun satu huruf daripada mana-mana kunut penuh tadi, sunat sujud sahwi. Dia kata kunut baca cuma satu perkataan aja pun. Contoh ni gitu kan. Maka sunat nak sujud sahwi. Walaupun dia kata dia dah baca kunut, tapi dia tak baca sahabat. Dia tak sebut sahabat. Macam tu juga dekat tahiyat awal. Dia kata tahiyat awal baca. Tahiyat awal apa? Tahiyat awal selawat Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tahiyat awal jarang orang tinggal mana-mana satu bacaan. Jarang tak? Dia akan baca sampai habis. Tahiyat akhir wa ala ali Muhammad, dia tak baca. Samalah. Dalam keadaan sunat sujud sahwi. Tapi yang lebih yang selalu ditinggalkan adalah masa kunut. Tinggal mana-mana satu. Tinggal selawat pada sahabat, tinggal salam pada sahabat. Tinggal salam pada sahabat pun sunat sujud sahwi. Sebab tu kita pecahkan kepada 20 yang mana kita bincang sebelum ni. Ini saja saya nak ulang sikit yang lepas. Baik, masuk kita pula. Lepas dah tahu 8 ataupun 20 tadi, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata pengarang, maka sekalian itu, yang 8 ataupun yang 20 tadi, semua sekali, manakala ia meninggalkan satu-satunya, bila sebut satu-satunya, meninggalkan walaupun satu patah perkataan, walaupun salam dia tinggal, walaupun wasahbihi dia tinggal, sikit, walaupun sikit, mana-mana satu, maka sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Sunat ditampungkan dengan sujud sahwi. Sebab dah kurang lah. Sunat, tak wajib. Sunat ditampungkan dengan sujud sahwi. Dijabarkan. Dapat cover balik. Tapi kalau tak buat pun sah juga sujud sahwi ni. Macam mana pun, apabila dia ada buat sesuatu perkara yang disunatkan untuk sujud sahwi, dan dia pun sujud sahwi, dia tak dapat ganti yang original. Maksudnya dari segi, maknanya okeylah, sembahyang aku penuh, sembahyang aku sempurna, walaupun ada tak buat kunut, walaupun ada tak buat tahiyat awal tadi, walaupun ada yang tertinggal, tapi dah ganti dengan sujud sahwi. Jadi samalah macam original. Tak sama. Yang original dengan yang ganti tak sama. Yang original lebih daripada yang ganti. Kalau untuk mudah faham ini. Kalau katalah pahala 100 sembahyang dengan sempurna, dia tak buat sunat aba'ad, pahala dia 50 aja sembahyang dia. Tak buat langsung. 50 aja. Tapi sah. Kalau buat sunat aba'ad, kunut ataupun tahiyat awal tadi, dapat 100 pahala. Ni untuk mudah faham je. Kemudian bila dia tak buat tu, sama dia lupa ataupun sengaja ke, tak kira lah. Kemudian sebelum salam, dia ganti balik dengan sujud sahwi. Maka yang 50 tu jadi 80. Tetap juga tak jadi 100. Tapi okey lah daripada 50. Gitu lah. Okey, 20 lagi tu sebagai denda. Kenapa dia tak buat yang sunat aba'ad yang menyebabkan sunat sujud sahwi ni? Kenapa ni? Okey. Kerana sengaja. Memang rugi lah 20 tu. Kerana tak sengaja. Tapi kalau tak sengaja, dia kira cuai juga. Mana ada orang sengaja tinggal kunut? Mana ada orang sengaja tinggal tahiyat awal, katanya. Habis tu kenapa? Dia tak berusaha betul-betul. Dia sekadar aja. Buat lebih kurang aja, maka terlupalah. Maka memang tolak 20 markah tadi. Tapi tak, dia memang nak buat. Entah, jarang-jarang jadi. Ini baru kali. Baru setahun ni, baru sekali jadi gitu aja. Ataupun 2-3 tahun sekali je jadi. Jadi apa? Tertinggal tahiyat awal ataupun tertinggal kunut tadi. Maka 20 tu mungkin dapat diskaun lagi, 10 aja rugi. Tapi tetap juga tak sama dengan original. Nampak? Kat situ. Dia nak bagi contoh, alah tak apa, tak buat, nanti sujud sahwi lah. Tak boleh gitu sebab takkan sama dengan original. Itu aja. Okey? Jadi dia kata ni, manakala ia meninggalkan satu-satu je, maka sunat dijabarkan dia. Ingat jabar. Minggu lepas kita bincang. Jabar tu apa? Al-jabra, tu asal usul dia. Ingat tu. Jabar tu daripada yang algebra tu, yang formula-formula tu, dia ambil daripada al-jabar. Orang jauh datang. Okey. Okey.
Okey, jika makmum ada muka surat 9, 13 daripada atas. Jika makmum tadi dia ada melakukan kesalahan yang disunatkan untuk sujud sahwi pula. Tadi imam buat kesalahan atau sembahyang seorang, tertinggal kunut, tertinggal tahiyat awal tadi, maka gitulah disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi itu imam ataupun sembahyang munfarid, sembahyang seorang. Tapi kalau makmum buat salah tu, tak ada sujud sahwi, imam tanggung. Maksudnya contohnya makmum tadi tak baca kunut. Kalau makmum dia memang tak baca kunut, tapi dia ada niat nak baca kunut dan dia mengaminkan, kira bacalah tu. Ataupun makmum tak baca tahiyat awal. Tahiyat awal tu logik sikit lah. Kalau kunut ni pelik juga. Dia takkan dia tak nak angkat tangan kan. Jadi payahlah nak jadi. Tapi kalau tahiyat awal boleh jadi. Boleh jadi. Jadi macam mana? Makmum tadi tak baca tahiyat awal. Tak sengaja lah. Kemudian imam bangun, dia pun ikut imam. Oh, tadi tak baca tahiyat awal. Kita sebut tadi, tinggal tahiyat awal, tinggal kunut, sunat sujud sahwi. Hanya bagi imam dan sembahyang seorang saja. Makmum tak ada. Dengan maksud, tak ada sujud sahwi. Tak ada sujud sahwi makmum tu. Habis tu, imam tanggung. Imam tanggung yang makmum tinggal tadi tu, imam tanggung. Alah, Fatihah pun imam boleh tanggung. Boleh tak imam tanggung Fatihah? Pun boleh masa masbuk. Ini kan pula sunat abad, tak sampai tahap rukun pun, lagilah imam boleh tanggung. Jadi, kita dapat faham satu benda kat sini. Bila kita perhati, sembahyang ni, ketika baca tahiyat awal, kadang-kadang imam baca laju, kadang-kadang imam baca perlahan. Perlahan tu maksudnya, bukan perlahan, maksudnya lambat sikit. Kalau dia baca lambat sikit, tak ada apa-apa lah makmum tu. Jika imam tu baca laju, makmum tu jadi masalah sikit. Masalah apa? Ketika imam bangun rakaat ketiga, makmum tu tak habis baca lagi. Biasanya buat macam mana? Biasanya habiskan juga. Jika ketika imam berjalan, bukan berjalan, nak bangun on the way tu, dia baca habiskan tak apa lagi. Okey lagi. Habiskan tak apa. Makmum tadi. Straight berdiri. Ada lagi. Mungkin lagi 1-2 ayat lagi. 1-2 bacaan lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam diri lah. Lepas tu dia pun Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baru bangun. Maka sedangkan imam dah berdiri, dah lama dah tu, mungkin berapa 3-4 saat dah imam berdiri. Kenapa tak bangun-bangun lagi? Sebab tak habis baca tahiyat awal. Boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang afdalnya naik aja. Habis tak baca Allahumma salli ala Muhammad lagi. Imam dah berdiri dah tegak. Kalau imam dalam perjalanan silakan baca. Masih imam dah berdiri dah, tinggalkan tahiyat awal bangun. Kalau nak baca pun tak salah. Tapi tak cantik lah. Cantik macam mana? Imam pergi, makmum pergi. Imam pergi, makmum pergi. Masuk pergi tu imam sampai je, makmum gerak. Imam sampai, makmum gerak. Imam sampai kepala dekat lantai, makmum gerak. Imam daripada sujud nak naik rakaat, sampai makmum gerak. Habis yang baca subhana rabbiyal a'la ke, baca tahiyat awal ke, apa saja bacaan, tinggal. Kecuali Fatihah. Fatihah tengok keadaan. Kalau muafiq, wajib habiskan. Dimaafkan 3 rukun panjang. Kalau masbuk, rukuk kena dapat tamakninah. Itu kecuali Fatihah. Fatihah tengok dulu. Tapi selain daripada Fatihah, imam pergi, makmum pergi. Tinggalkanlah sunat tu. Ramainya tak, dia nak habiskan juga. Menyebabkan dia lambat daripada imam. Maka kat situ tak adalah, kita bukan cerita pasal batal. Kita baca pasal kesempurnaan sembahyang tu. Jemaah tak sempurna. Macam itulah juga, samalah juga kalau makmum tadi, dia ada buat sesuatu yang disunatkan untuk sujud sahwi. Sama ada tak baca kunut, ataupun memang makmum tak baca kunut, ataupun tak baca tahiyat awal, atau baca separuh tahiyat awal. Sepatutnya kalau makmum baca separuh tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Tapi itu kalau dia sembahyang seorang. Kalau dia sembahyang berjemaah, imam tanggung. Lagi masalah macam ni. Lepas dia baca tahiyat awal, imam bangun, dia nak habiskan tahiyat awal, imam dah baca bismillahirrahmanirrahim, seluruhlah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, baru dia bangun. Masa dia bangun, imam baca maliki yaumiddin, dia berdiri je, imam dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam mana? Dia baru bismillah, iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, dia baru alhamdulillahirabbil alamin. Imam siratal ladzina an'amta alaihim, dia baru apa? Baru maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam waladdallin, amin, dah bunyi amin dah. Dia baru iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, imam Allahu akbar. Macam mana? Kesan daripada kenapa lambat sangat sehingga satu ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam dah dia baca macam tu, imam dah sami Allah liman hamidah, baru dia rukuk. Macam mana cerita ni? Macam mana tu satu hal. Ceritanya kenapa sampai lambat begitu sekali sehingga imam dah angkat kepala, makmum ni baru rukuk. Kita kaji kenapa? Kerana dia tadi tahiyat awal dia nak habiskan. Nampak kesan tu? Kesan daripada dia nak habiskan tahiyat awal, dia bangun lambat sikit. Bila dia bangun dah, imam dah separuh Fatihah. Dia baca kejar imam Fatihah, tak sempat. Imam dah rukuk, dia nak habiskan ayat yang terakhir. Dia habis ayat terakhir, dia baru nak gerak, imam sami Allah liman hamidah. Nampak kesan? Nampak macam kesan sunat aja. Tak apalah, kejar. Bacalah habis tahiyat awal. Kesan dia nanti. Soalannya, biasa orang buat macam mana? Baca juga Fatihah sampai habis, nanti kejarlah imam walaupun selisih. Imam rukuk ni, dia bangun, betul, dia pun rukuk. Dah habis waladdallin, sami Allah liman hamidah. Dapat ke makmum ni rakaat? Ya, rakaat ketiga tadi. Jawapannya ada dekat ni, belakang sekali. Bahjah Al-Mardiyah. Jauh lagi ya, insya-Allah lagi 3 tahun. Ujung. Kalau Jawi tu ada dekat Risalah Bahjah Mardiyah. Ujung. Ada 4 lay ni. Muka surat 37. Ada jawapannya kat situ. Dia panggil Risalah Bahjah Mardiyah. Dan tu ada jawapannya. Tapi jauh lagi lah. Kalau yang Rumi ni, muka surat, sampai jumpa. 1 mana? 156. 168. Asal lain pula. 156 lah. Ni, bahagian kedua. Tak? Inilah bahagian kedua Risalah Bahjah Mardiyah. Kalau saya punya muka surat 156. Sekarang baru 36. Macam jauh lagi. Salah tu. Makmum tu salah tadi tu. Nantilah kita mengaji bab tu. Pening tak bab tu? Kenapa jadi begitu? Kerana baca tahiyat awal tadi. Nak habiskan juga. Sedangkan kalau tak habiskan tahiyat awal, terus bangun, tak ada masalah ini terjadi. Orang yang tak belajar, dia kata tak kisah, baca sampai habis je Fatihah. Tadi kan lambat bangun sikit. Imam baca Fatihah, dah habis, imam rukuk, biarlah dia rukuk. Kita habiskan Fatihah, walaupun imam dah i'tidal berdiri, kita rukuk, kita kejarlah imam. Oi, bukan mudah tu. Bukan gitu. Bukan begitu. Sebab tu bab tahiyat awal tadi. Kita masuk bab tahiyat awal ni. Jadi bila dia kata kat sini, setelah buat setelah meninggalkan 8 perkara ni, sunat ba'ad ni, dia kata maka sekalian itu manakala ia meninggalkan satu-satunya daripada 8 ni, maka sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Sunat sujud sahwi kan? Sunat sujud sahwi. Masa sunat sujud sahwi tu, bagi imam dan bagi sembahyang seorang, dia kena niat untuk sujud sahwi. Dia kena niat untuk sujud sahwi. Maksudnya, kalau makmum tak apa. Makmum tak perlu niat untuk sujud sahwi kerana makmum ikut imam. Ada dalam makmuman, dah ada dah sujud sahwi sekali. Kalau imam sujud sahwi. Tapi imam dia kena niat sujud sahwi. Malah dalam kitab Hidayatus Sibyan, dia kata macam mana nak niat untuk sujud sahwi? Ketika dia baca, Fil alamina innaka hamidum majid, nak sujud sahwi ni. Kerana tinggal kunut, kerana tinggal tahiyat awal, buatlah masalah apa pun. Okay? Macam mana dia kena kata? Dalam hati dia, sahaja aku sujud sahwi kerana meninggalkan kunut, macam tu. Dalam hati. Imam dah sembahyang seorang. Makmum tak payah. Makmum ada kat makmuman. Itu kan, mengikut imam, itu besar tu. Itu lesen besar. Tak payah niat apa. Ikut aja imam. Tapi imam, dia kena niat. Maksudnya sebab apa kena niat? Sebab dalam sembahyang, dia ada dipanggil sujud rukun. Dia ada dipanggil sujud sahwi. Yang ini sujud sahwi ke sujud rukun? Jadi kerana tu kena niat. Jadi untuk susah sangat nak niat, kalau kita Hidayatus Sibyan dia kata, sahaja aku sujud sahwi kerana meninggalkan kunut. Sahaja aku sujud sahwi kerana meninggalkan tahiyat awal dalam hati. Makmum tak apalah, makmum selesai. Macam mana pun, sedikit sebelum kita masuk sikit lagi. Ada beberapa dobit penting. Apabila imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Walaupun makmum tak tahu kesalahan apa.
Walaupun makmum tak tahu salah apa. Imam salah apa pun makmum tak tahu. Kalau makmum tahu imam salah apa, tak baca kunut, apa dia tahu, memang sunat sujud sahwi, dan makmum tadi wajib sujud sahwi. Bila imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Wajib. Jadi kita kata, oh imam tadi tinggal kunut, imam tadi tinggal tahiyat awal, sebab itulah sujud sahwi. Selesai lah. Kalau makmum tu tak tahu pun imam tu sujud sahwi, kenapa? Adakah makmum tu wajib sujud sahwi? Wajib juga. Dia tak tahu kenapa. Macam mana boleh terjadi? Boleh jadi ketika tahiyat awal, imam tak baca tahiyat awal. Boleh? Mana makmum dengar? Dia at-tahiyyat, bunyi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Waktu imam tidur. Batal tak semayang? Masa at-tahiyyat tu, tahiyat awal. Nak tahu jawapan? Ada je kat Bahjah Mardiah, risalah kedua. Muka surat 140. Ada situ juga. nak bagi tahu, sabar mengaji sampai ke penghujung. Jangan syahid di tengah jalan. Jangan syahid. Nak syahid sungguh. Terus, semua ada di belakang-belakang ni. Dia tidur. Muafakat pada buat, tak muafakat pada meninggal. Yes. Nantilah kita bincang lagi. Muafakat pada buat. Maksudnya imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum boleh nak buat. Boleh lawan. Tapi lepas imam salam lah. Itu nanti lah bab tu. Cuma dia pun tidur. Imam tu tidur. Kita nak buat masalah je ni. Lepas tu, tengok dah sedar kan. Terus bangun. Padahal dia baca tahiyat separuh aja. Lebih kurang tu. Dia terkejut. Okey, soalan yang pertama. Batal tak semayang? Tak. Okey, yang kedua, batal tak wuduk? Sebab sebenarnya semayang memang tak batal. Tapi risau dekat wuduk tu. Kalau wuduk batal, semayang pun batal. Bukan sebab tidur, sebab wuduk tu batal. Okey, pada mazhab Syafi'i, tidur dia ada dua. Satu, tidur tetap papan punggung. Yang kedua, tidur tak tetap papan punggung. Tahiyat awal tetap papan punggung. Tak percaya, cuba duduk tahiyat awal dan kentut. Dia takkan keluar. Takkan keluar. Kalau tahiyat akhir keluar, teradah. Tahiyat awal tak keluar. Macam mana nak bagi keluar tahiyat awal? Dia panggil apa? Menyenggeng sikit lah. Menyenggeng sikit, baru keluar. Jadi ketika tidur, maka tak keluar. Maka semayang tak batal, wuduk tak batal. Okay. Bila dia sedar terkejut, terkejut. Bila terkejut, aku tu tidur lah semayang. Imam pula tu. Dia pun bangun, rakaat ketiga. Dia takkan tak baca tahiyat awal tadi. Kalau dia baca pun kan separuh, kan tak habis. Lepas pada ujung-ujung tu, dia sujud sahwi imam tadi. Sunat sujud sahwi. Soalannya bukan kat imam. Soalannya dekat makmum. Makmum kata, apa hal pula? Kunut ni semayang isyak contoh. Mana ada kunut? Tahiyat awal buat tadi. Padahal tidur. Tak apalah. Buatlah masalah macam mana pun. Jadi makmum ni kata, aku tak buat salah apa pun. Imam dah sujud sahwi. Aku tak nak sujud sahwi. Batal makmum. Makmum tadi batal kerana tidak sujud sahwi. Walaupun dia tak tahu apa kesalahan imam. Lagi teruk lagi, dia masbuk. Lagi tak tahu apa-apa. Tengok, tahiyat akhir dah. Lagi. Allahu Akbar. Duduk, baru at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allahu Akbar. Sudah tak ada apa dah lah. Macam mana ni? Imam dah sujud. Imam sujud. Tapi dia tahu lah itu tahiyat akhir. Dia tahu dah. Berarti imam sujud. Aku tak tahu. Aku tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Biasanya apa? Makmum tadi. Makmum yang masbuk, yang tak tahu apa cerita tadi, tak sujud sahwi, batal. Padahal dia tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa ke, tahu ke imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Wajib. Dia wajib muafakat pada buat. Tapi tak wajib muafakat pada meninggal. Istilahnya itulah. Maksudnya kalau imam tinggal, imam tak baca kunut. Imam tak baca kunut. Tiba-tiba imam salam. Lepas tahiyat tu salam. Imam ni tak sujud sahwi pun. Makmum tadi, lepas imam salam, makmum tadi sunat sujud sahwi. Sujud, duduk, lepas baca tahiyat tu, sujud, lepas imam salam, sujud, duduk balik, salam. Dengan syarat lah, lepas imam, salam. Kalau masbuk tadi, kita ambil contoh masbuk tadi. Imam ada makmum tadi, yang makmum masbuk, yang tak tahu apa cerita. Masuk-masuk, Allahu Akbar, duduk, imam sujud sahwi. Dia pun tahu, kena ikut, wajib muafakat pada buat, ikut. Jadi makmum tadi pun ikut, sujud sahwi. Dia nak tambah 4 ni, kalau semayang 4 lah, nak tambah 4 lepas ni. Sujud. Dah lah baca tahiyat tak habis. Tak apa sujud, wajib sujud, ikut imam.
Duduk di antara duduk sujud, sujud balik ikut imam. Lepas tu duduk, imam salam kan. Makmum tadi tak ada salam lah, dia masbuk. Dia tambah 4, bangun tambah 4. Okey. Lepas dia tambah 4 semua, macam biasa sembahyang, tambah 4. Lepas pada tu, sebelum makmum tadi salam, makmum sujud sahwi sekali lagi, sunat. Jadi ada 2. Satu sujud sahwi sunat, satu sujud sahwi wajib, satu sujud sahwi sunat bagi makmum tadi. Yang kenapa dia sujud imam salam, kenapa imam sujud sahwi, makmum yang masbuk tadi sujud sahwi juga? Sebab wajib ikut imam. Lepas dia semayang habis dan dia tak tahu kenapa masalah, kan dia masbuk, dia tak tahu pun kenapa ni, kenapa imam sujud sahwi, tapi wajib ikut, dia pun ikut. Imam salam, dia bangun tambah 4 rakaat lah, sebab dia masbuk. Habis tu sebelum makmum tadi tu salam, makmum tu sunat sujud sahwi sekali lagi. Yang ini sunat, yang tadi wajib. Dalam satu semayang ada 2 sujud sahwi. Mana 4 kali ya? 1, 2, 1, 2. 4 kali sujud. Ataupun 2 sujud sahwi dia panggil. Yang kedua sunat, yang pertama wajib. Ada satu soalan, kalau boleh buat soalan. Bagaimanakah keadaan 2 sujud sahwi ataupun sujud sahwi wajib dan sunat dalam satu sembahyang? Boleh? Soalan tu, soalan budak-budak sekolah. Kena boleh buat soalan tu. Bagaimanakah keadaan dalam satu sembahyang terdapat 2 sujud sahwi? 2 tu bukan 2 kali. Kalau takut 2 rakaat sujud sekali, bukan 2 tu. 2 kali sujud sahwi ataupun macam mana? 4 kali sujud sahwi. Lagi pelik pula 4 kali. 2 kali tapi 1 kali tu 2 set. Gitu. Bagaimanakah keadaan? Inilah keadaannya. Makmum masbuk yang perlu tambah rakaat, imam sujud sahwi, dia wajib ikut. Bila imam salam, dia tambah berapa rakaat yang dia tinggal. Kemudian sebelum makmum tadi sujud sahwi, makmum tadi sunat sujud sahwi sekali lagi. Cuma bezanya, yang pertama wajib, yang kedua sunat. Dan siapa? Makmum yang mana ni? Cerita mana ni? Yang masbuk tadi? Bukan? Betul? Okey, makmum yang imam sujud sahwi dia dia masbuk tak? Tak masbuk. Betul? Mufarakah last minute. Maksudnya imam sujud sahwi je. Oh, serabut aku mufarakah. Okey. Pertama, cara mufarakah tu masa imam nak mufarakah, imam sujud sahwi kan? Okey. Bila imam gerak untuk sujud sahwi, dia tak boleh mufarakah dah. Dia nak mufarakah masa hujung-hujung tu. Fil alamin innaka Hamidum Majid, mufarakah. Sebab kalau imam dah pergi, dia kena pergi dulu baru dia kena boleh mufarakah. Sebab imam dah sujud, Allahu Akbar, sujud kan? Dia mufarakah tak boleh. Macam mana nak mufarakah? Sujud, lepas tu mufarakah waktu tu. Oh, jadi tak jadi peliklah pula. Ataupun mufarakah sebelum imam sujud. Jadi maknanya masa dia baca tahiyat tu dah mufarakah dah. Sebab kalau mana boleh mufarakah sedangkan imam tu dah pergi? Mana boleh? Imam tu dah pergi, dia mufarakah, tak boleh, dia kena ikut dulu mufarakah ketika itu. Sebab dia ada tinggal satu rukun, iaitu rukun ikut imam. Imam dah pergi, ikut. Oh, tak apa, aku nak mufarakah. Tak boleh, ikut dulu baru mufarakah. Ataupun sebelum imam pergi itu mufarakah siap-siap. Dia tak boleh gitu. Jadi kalau nak mufarakah ketika tahiyat tu, at-tahiyat tu mufarakah dah. Tapi tak tahulah imam sujud sahwi ke tidak. Imam dah pergi, kena pergi. Imam Oh. Lepas sujud sahwi wajib makmum ikut juga. Walaupun tak tahu salah. Tahu ke tak tahu. Cuma kalau selalu sangat cari malaya. Tak ada lah. Dia ganggu kat makmum. Dia ganggu tu maksud makmum yang mengaji mungkin tak ada masalah sangat. Makmum yang tak tahu ni, yang tak datang belajar, dia tak tahu, jadi menyebabkan sembahyang dia batal. Yalah, memang salah. Dia boleh kita kata, siapa semua tak mengaji? Boleh je kata gitu, tapi tak seronok lah. Takkan tak nak selamat. Boleh je nak kata gitu, tapi tak elok lah. Maksudnya, kesian lah kat dia. Dah lah dia tak mengaji, sembahyang tak sah pula tu. Sebab tu belajar ni, dia kena belajar, dia sembahyang ni kena belajar. Dia kena mengaji. Dia tak boleh ikut-ikut tak jadi. Dia kena belajar. Kalau imam selalu sangat buat, dekat situ ada hukum makruh. Imam tu makruh.
Sebab ada ancaman imam yang dibenci oleh makmum, amalannya tak naik walaupun sejengkal atas kepala. Tapi dengan syarat apa? Bukan dengan syarat, makmum yang benci, tak suka. Dan tak suka tu dia terima syarak. Kita pakat-pakat tak suka imam ni pada muka dia, tak boleh gitu. Ada yang dia buat sesuatu yang makmum tak suka dan diterima syarak kerana makmum tak suka tu. Dia terima syarak. Antaranya asyik lupa je. Syarak terima, asyik lupa je orang menyampah. Syarak terima. Terima. Bacaan syarak terima. Syarak terima, bacaan yang salah, lupa. Asyik lupa je baca. Baca lupa. Kena tolong. Jadi lama, Allah malah aku imam ni. Kan? Jadi orang marah tu, orang bukan malah, orang tak seronok tu, dia terima syarak. Tapi kalau imam baca panjang sikit, tak terima. Kalau tak diterima syarak. Kalau kata aku tak suka imam tu baca panjang tu dia ada had juga, tak terima. Secara umumnya tak terima syarak. Mana tak boleh nak marah imam yang baca panjang pun dia ada had je lah. Had dia maksudnya panjang Al-Baqarah kan, maksud panjang tu panjang sikit pada lain. Biasanya berdiri seminit, tiba-tiba berdiri 1 minit 15 saat. Panjang lah daripada biasa. 15 saat pun kira. Biasa berdiri seminit, semayang tu seminit, baca Fatihah, apa-apa, lepas tu baca surah, paling-paling pun 2 minit tu habis panjang lah. Dia baca 2,5 minit. Panjang lah berbandingkan 2 minit. Tapi kalau kita menyampah kerana panjang 2,5 minit tu untuk satu rakaat, tak boleh, tak terima. Kalau berdiri tu apa? 10 minit untuk satu rakaat, terima kalau marah. Dia ada. Dia tengok juga. Dia bukan sekadar panjang sikit je. Kadang-kadang kita dah biasa sembahyang, dia ada saat ataupun minit yang kita memang dah rasa dah. Lebih pada tu rasa lain sikit lah. Dia akan rasa lain sikit. Sikit-sikit tu biasalah. Yang beli makanan yang viral tu berdiri lagi lama, berjam. Tak ada pun kata, aku benci kedai ni. Tak ada pun. Aku benci. Penjual dia dengan keturunan dia semua aku benci. Tak ada pun. Dia elok je berdiri panjang, beratur panjang. Yang drive-thru yang pergi tu. Ingatkan kat Lembah Kelang je duk makan fast food ni, yang drive-thru ni. Kau hantam pun lebih kurang. Pergi pukul 11, berdeket sampai ke jalan besar. Apa benda nak makan sampai macam tu sekali. Tunggu bukan main lama, lebih setengah jam. Sembahyang lebih seminit daripada biasa. Siku je, bagi siku. Kira sungguh. Cuma memanglah ada ancaman orang panjangkan bacaan semua. Tapi dia tak ketat macam tu. Tak boleh baca panjang, dia tak ketat. Dia boleh adjust. Dia ada adjust. Jadi memang ancaman memang ada. Nabi pernah marah Sayyidina Muaz kerana baca panjang. Afatanna ya Muaz, kau nak timbulkan fitnah dekat agama ni ke ya Muaz? Sebab apa? Dia baca surah Baqarah. Habis Baqarah dia sambung Ali Imran. Memanglah. Ini berapa helai tu, berapa ratus, 400 ayat. 400 ayat dia baca. Ini baru 40 ayat. Relax Relax. Dah sambung. Dan dua sujud, tempat sujud sahwi tu. Pertama sujud sahwi dua sujud. Sujudnya dua sujud pada akhir semayang. Akhir semayang kalau susah nak faham, masuk akhir semayang tu sebelum salam. Itu masuk akhir semayang, sebelum salam. Dua sujud. Dia bukan satu, dia dua. Tapi pendapat dhaif satu sujud. Sekali, ada pendapat dhaif kata sekali. Pendapat mu'tamad 2 kali sujud. Jika dia niat nak sujud 2 kali, tiba-tiba dia sujud sekali aja, sujud sahwi tadi, maka memadai. Lepas tu lepas sujud sekali dia salam. Alamak. Lepas pada tu tadi sekali je sah. Tapi kalau dia niat nak sujud 3 kali sujud sahwi, dahi kena je bumi, lahi kena je, batal sembahyang, batal terus. Walaupun dia baru sujud sekali, batal. Sebab dia niat nak sujud 3 kali. Dia sama macam orang nak memenuhi saf yang kosong, contohlah nak berjalan, nak berkan. Masa nak gerak tu dia niat nak gerak 3 langkah. Masa dia gerak tu batal dah. Gerak kali pertama batal dah. Kalau dia samalah, sujud sahwi apa? 3 kali. Dia pun sujud. Batal terus. Walaupun lepas pada tu tak jadi lah. Sujud 2 cukup lah. Batal juga. Dah batal dah ketika sujud yang pertama. Tapi kalau niat sujud 2 kali, tiba-tiba sujud sekali, lepas tu tahiyat. Bukan tahiyat, duduk salam terus. Tahiyat tak payah baca dah, kan? Sekali, sah. Tak ada masalah. Sebab pendapat dhaif sekali. Dia kena niat 2 kali, buat sekali,
Sah. Tapi niat 3 kali, dai kena je lantai. Habis, batal terus. Walaupun akhir sekali dia bertukar niat, dia kata tak apa, buat 2 kali lah. Tak jadi lah buat 3 kali, dah batal dah. Sepatutnya buat dulu baru batal tak? Tak. Niat dalam semayang lain. Dalam semayang tak sama dengan yang lain. Niat aja, walaupun tak buat lagi batal lah. Contohnya dia semayang hujan. Bukan semayang mendung, tak hujan lagi. Rakaat pertama. Guruh. Allah. Dah lah baju duk jemur, payah nak kering. Nampak panas sikit jemur. Lepas tengah semayang, rakaat yang kedua guruh. Terus niat nanti. Kalau hujan turun, aku nak batal semayang. Batal masa tu juga. Akhir sekali hujan tak turun-turun, dia semayang sampai habis. Dah lama dah batal. Ketika dia niat nak batal tu pun dah batal lah. Sebab semayang dia lain. Semayang tak sama dengan yang lain. Yang lain buat dulu baru berdosa. Rasa nak minum arak, tak berdosa lagi kan. Buat dulu baru berdosa. Dalam semayang tidak. Niat je dah habis lah. Niat je batal lah. Niat je. Niat nak membatalkan batal. Niat nak 3 langkah batal lah. Walaupun tak langkah lagi. Niat nak sujud 3 kali, sujud sahwi, batal lah. Batal bila? Batal ketika gerak je. Gerak untuk sujud je dah batal lah. Walaupun baru sujud sekali. Dia tak boleh niat. Dia tak boleh gurau. Bas sembahyang, tak boleh gurau. Jangan main gurau. Tapi kalau niat 3 kali, nak sujud sahwi 3 kali, tapi tak sujud sahwi langsung, sah. nak sujud sahwi 3 lah. Macam tengah baca tahiyat kan. Fil alamin innaka hamidum majid. Nak sujud 3 kali, sujud sahwi. Tak batal lagi. Sebab dia tak gerak lagi. Lepas tu dia salam. Allah, tak sujud sahwi tadi. Sah sembahyang. Sebab dia tak gerak. Dia gerak je untuk sujud sahwi, batal terus. Okey. Dahulu akhir sembahyang, dahulu daripada salam, dengan maksud sebelum salam. Sudah setelah membaca selawat. Membaca solat tu selawat tu. Kalau yang Jawi tu solat tu maksud selawat. Sudah membaca selawat dan doa tasyahud. Maksudnya baca habis. Baca tahiyat tu sampai habis. Sampai habis. Lepas habis baca kama sallaita ala. Ni yang sunat lah. Habis. Lepas tu baca doa. Bagi orang yang ada doa, baca-baca doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang panjang, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Apalah? Doa sebelum salam. Apalah? Pendek je pun. Lagu apa-apa buah. Lagu berbuah-buah hafal. Relax je. Lagu. Tiba-tiba pendek je. Yang doa tu. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma. Kalau faham dia punya makna tu, masya-Allah. Baca doa tu. Sunat je, sunat hayah. Lepas habis baca, baru sujud sahwi. Dia kata dahulu tu maksud sebelum salam, sudah dengan maksud selepas selawat dan doa tasyahud. Itu doa tasyahud. Tasyahud at-tahiyah. Doa tasyahud Allahumma fili ma qaddamtu. Ataupun yang pendeknya ya muqallibal qulub. Tu dia panggil doa tasyahud. Kama sallaita ala Ibrahim tu sunat hayah juga. Habis baca semua baru sujud, tu tempat dia. Boleh. Doa sebelum salam. Sebelum tu. Soalnya doa sebelum salam. Dalam sembahyang kita, sebelum nak jawab tu, dalam sembahyang kita ada tempat disunatkan berdoa. Malah kenapa disunatkan? Kerana tempat tu mustajab. Mustajab doa. Ada 3 tempat. Kat mana? Sebelum amin. Sebelum amin dia tak boleh panjang. Dia Rabbik fili aja. Ada setengah pendapat Rabbik fili wali daya. Sebab kalau tidak, nak amin macam mana? Waladdallin. Allahumma. Bila lepas tu amin. Dah berapa lama baru amin. Lepas tu dia pendek je. Rabbik fili ataupun Rabbik fili wali daya. Pendapat yang kedua. Lepas tu amin. Yang elok Rabbik fili wali daya kan. Minta ampun kat mak ayah sekali. Amin. 1. 2. Mana-mana sujud. Dah tahu sini. Ada orang beritahu kat sini. Dia bukan sujud terakhir. Mana-mana sujud. Mana-mana sujud. Cuma yang paling afdal mana-mana sujud tu, sujud yang paling khusyuk. Sujud yang paling khusyuk, di situlah doa. Kalau khusyuk tu datang kat sujud yang pertama, sujud pertama. Sujud kedua, 3 lah, 4, 5. Soalannya, kita ada ke khusyuk? Kita sembahyang tak khusyuk-khusyuk, nak cari khusyuk macam mana?
Jadi cubalah juga untuk khusyuk sujud pertama 2, 3, 4, 5 sampai lah sujud yang terakhir 8. Kalau 4 rakaat 8 kan. Tak khusyuk-khusyuk juga. Tak apalah. Sebab tu kita doa pada sujud yang terakhir. Sebab sujud kita semua tak khusyuk. Kalau doa daripada awal tak khusyuk, tunggu yang kedua, tak khusyuk juga, yang ketiga tak khusyuk juga, yang keempat tak khusyuk lah, kali yang ke-8 yang terakhir. Sebab tu kita doa yang terakhir. Itu sebab kita doa ketika sujud yang terakhir. Satu lagi, kerana kalau solat berjemaah, solat hajat ke, nak seragam. Baru cantik. Last tadi lama sikit, last kali nak seragam, cantik sikit. Itu tujuan je. Okey. Yang ketiga, sebelum salam. Dalam tiga-tiga ni sebelum salam. Yang tadi itulah, yang doa-doa sebelum salam. Dalam tiga-tiga, yang keempat selepas salam. Selepas salam dengan maksud lepas salam zikir, wirid, doa. Itu yang kita selalu duk buat. Itu yang keempat tu, luar sembahyang lah. Dalam tiga-tiga tadi dan luar empat-empat tadi, mana yang paling nombor satu? Sebelum salam. Tapi ramai orang suka buat kat mana? Dekat sujud. Dah lah sujud. Yalah, sujud pun boleh juga, tapi dia duduk tempat yang kedua. Tempat yang paling afdal berdoa sebelum salam. Yang kedua sujud. Sujud. Yang mana-mana sujud yang khusyuk tadi lah. Yang ketiga sebelum amin. Yang keempat baru doa. Lepas semayang tu habis berzikir wirid baru doa. Afdal juga situ. Tapi nombor 4. Yang banyak-banyak ni kita selalu buat yang mana? Yang 4, yang last. Kita kan suka yang last-last. Yang paling afdal lah ambil. Okay, kita busy. Kita ada masa nak semayang. Kita ada masa lagi 10 saat aja untuk doa. Sama ada doa dalam semayang atau doa luar semayang. Kita nak pilih yang mana? Kita akan pilih luar semayang. Sedangkan afdalnya pilih dalam semayang, iaitu sebelum salam tu. Doa kat situ. Tapi tak boleh lah bahasa Melayu. Batal. Bahasa Arab lah. Tapi kita habis semayang, baca kama solat alaihi, habis dah. Betul assalamualaikum, assalamualaikum. Belah bangun. Maknanya busy lah tu. Sibuk lah tu. Nak pergi kedai. Sibuk nak pergi kedai. Sepatutnya jangan tu. Habis tu macam mana? Lepas habis baca semua kama solat alaihi Ibrahim semua, doa kat situ. Allahumma fili lah apa yang nak doa kat situ. Salam, bangun terus. Kalau busy, yang paling baiknya sebelum, selepas, doa habis lah. Tak payah cerita lah tu. Doa, sebelum tu dah doa dah. Sebelum salam. Lepas doa, lepas salam doa lagi. Lepas tu, itu yang terbaik. Kita kata busy sangat. Nampak yang lepas semayang, terus baca doa dalam 10 saat. Kan terus bangun. Kan ramai orang gitu. Sibuk lah tu. Jadi, kenapa ambil peluang dekat luar? Bila tanya, ada tak baca doa dekat dalam semayang? Tak ada baca. Baca kama solat Ibrahim gitu je. Sampai habis, tak ada baca doa pun. Habis tu dekat luar semayang baca, lepas salam, baca. Baca cerdik boleh benda sunat. Tempat yang afdal nombor 1 tinggalkan. Tempat yang nombor 4 buat. Dia kata, lebih baik buat daripada tak buat. Tak, lebih baik buat yang dalam tu, sama je masanya. Oh, kalau macam tu nak baik buat semua. Nampak busy sangat. Kadang-kadang kita kena pandai timing tempat tu, kena pandai. Okey, berapa lama doa tu? Bagi semayang seorang tak ada had. Berapa lama boleh? Baca doa belakang, baca doa yang warid dulu, lepas tu baca doa kita Allahumma doa kita yang kita baca. Yang selalu kita nak baca apa yang kita nak minta lah. Tapi dengan syarat tak boleh bahasa Melayu. Kena bahasa Arab. Kalau nak bahasa Melayu, cakap dalam hati je lah. Doa dalam hati je. Jangan keluar kat mulut, batal semayang. Berapa lama pun. Itu kalau semayang seorang. Kalau jadi imam, dia ada terikat dengan makmum. Dari segi kebolehan, nak lama mana pun boleh doa. Sejam doa, boleh. Tapi dia ada ikatan dengan makmum. Kat situ ada salah sikit. Salah daripada nak menjaga tadi lah. Macam baca panjang pendek tadi. Orang duk sakit kaki, duk gigih kaki ni. Sebab lutut problem, cepatlah kat masalah tak boleh pada gigil lah. Tiba-tiba lama pula baca doa pula. Kena jaga yang ni. Jadi dari segi kebolehan imam baca panjang mana pun boleh. Tapi dari segi jaga, macam tadi lah, sembahyang boleh baca panjang-panjang, boleh. Nak baca Baqarah ke apa, boleh. Boleh dengan maksud sah je. Tapi jagalah makmum. Makmum yang tak larat nak berdiri lah apa semua. Dia jawab balik. Kalau tak boleh berdiri, tak mampu duduk. Betul juga. So boleh. Tak larat gigil, nak tumbang, duduk boleh. Cuma jagalah. Samalah juga tahiyat tadi. Ketika tahiyat, jagalah makmum tu. Jadi kalau soalannya berapa panjang mana pun boleh. Panjang mana pun boleh. Tapi dari segi itu kalau sembahyang seorang. Kalau sembahyang makmum, kalau sembahyang berjemaah kena ingat sama makmum. Jadi kadarnya yang sunat jangan lebih daripada bacaan tahiyat.
panjang dia tu. At-tahiyatul, berapa saat tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. 5 saat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat dah. Saya rasa tak sampai 20 saat tadi. Dalam 15 saat kot. Kira lah sedih. Baca tahiyat tu sampai sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ. Berapa saat? Kira katalah 10 saat. Maka doa tu jangan lebih 10 saat. Itu afdal. Doa tu jangan lebih 10 saat. Dari segi boleh dah sebut tadi, lama mana pun boleh. Jangan lebih. Sebab lebih pada tu dia jadi hukum makruh pula. Makruh sebab apa? Makmum, makruh sebab lain. Makruh sebab makmum ganggu, makmum nak masalah. Kadar dia adalah jangan lebih daripada bacaan tahiyat. Jangan lebih masa daripada bacaan tahiyat. Doa tu. Sebab tu kalau kita baca doa yang warid daripada Nabi, memang cukup-cukup. Kalau kira saat tu memang cukup-cukup. Memang cukup-cukup, tak lebih tak kurang. Jadi kalau nak sembahyang seorang tak apa lama. Lama mana? Cuma okey, itu tadi sembahyang seorang dah selesai. Imam dah selesai. Sembahyang seorang lama mana pun boleh, tak ada makruh. Sembahyang dia jadi imam lama mana pun boleh, tapi ada hukum makruh jika ganggu makmum, masalah dengan makmum. Kalau dia jadi makmum, berapa lama pula nak panjang? Okey. Jadi makmum afdalnya bacalah doa kalau sempat. Imam salam yang kedua, makmum salam. Walaupun terpaksa tinggalkan doa. Nampak berbeza afdal. Makmum, imam assalamualaikum warahmatullahi, silakan lagi. Doa kalian nak apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum gerak terus. Berhentikan doa. Nak baca doa juga? Boleh. Berapa lama? Berapa lama pun boleh. Imam dah salam kan? Orang dah turun dah, keluar dah. Dia baru assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Makmum. Tapi afdal, imam salam, tinggalkan doa. Salam. Nampak dia punya beza. Sembahyang seorang, berapa lama pun nak doa, tanpa ada makruh. Jadi imam, berapa lama pun nak doa boleh, tapi jika lama mengganggu makmum, ada makruh. Kalau dia jadi makmum, tengah doa, imam salam, buang doa. Salam dengan imam. Tapi kalau dia, itu yang afdal. Tapi kalau dia nak buat juga, nak doa juga, lama mana pun boleh. Lama mana pun boleh. Doa di belakang tu. Sebab doa tempat mustajab kan? Tempat mustajab. Dahulu daripada salam sudah membaca selawat dan doa tasyahud habis. Habis? Oh, habis dah. Akan datang pukul apa dah? Oh. Kita mukadimah sikit je. Akan datang, bukan mukadimah, iklan. Kita masuk sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Akan datang. Yang mana sunat hay'ah ni, kalau tadi sunat abad. Sunat hay'ah ni kalau dijabarkan, kalau buat sujud sahwi batal. Sebab tu dia kata ada pun sunat hay'ah yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi itu. Tak boleh sujud sahwi. Sunat hay'ah tinggal, tak boleh sujud sahwi. Sujud sahwi juga batal sembahyang. Kenapa sujud sahwi? Terlupa baca subhana rabbil a'la. Batal. Kenapa sujud sahwi? Kerana lupa angkat tangan. Angkat tangan ni kan sunat kan? Terlupa angkat tangan. Sujud sahwi batal sembahyang. Apa lagi sunat hay'ah? Kenapa sujud sahwi? Sebab tak baca surah, batal. Apa-apa sunat hay'ah. Tapi sunat hay'ah amat banyak. Dia ada 500. Sunat hay'ah 500. Setahun baru habis belajar sunat hay'ah saja 500. Dan kitab kita ada berapa dia bagi? Banyak juga. 23. Sebenarnya ada 500. 23. Ada lagi 470. 477 lagi dia tak buat. Cukuplah dia kata tu. Yang mana sunat hay'ah ni tak boleh sujud sahwi. Sunat hay'ah ni dari segi luaran fiknya dia nampak kecil lah. Sebab rukun paling besar. Sunat abad besar sikit. Sebab tu dia ditampung dengan sujud sahwi. Sunat hay'ah paling kecil. Kalau ingat perumpamaan mula-mula tu, dah sebut dah minggu lepas. Macam perumpamaan mula-mula. Syekh Daud Al-Fatani dia kata sembahyang ni seumpama orang, kan? Syarat sahnya seumpama roh. Jadi kalau syarat sah tak ada, orang tu tak ada roh, maka sembahyang dia macam tak ada roh. Bila tak ada roh, tak hidup, maka sembahyang dia tak ada nilai. Itu syarat. Syarat tu apa? Syarat tu yang wuduk, mandi wajib, suci pada najis, itulah tu panggil syarat. Kiblat. Tak ada perkara syarat tadi, sembahyang dia macam orang tak ada roh. Tak guna lah, tak ada nilai.
Rukun macam, tapi ingat, rukun seumpama kepala dan badan. Kepala dan badan. Maknanya tak buat rukun, tak ada kepala, tak ada badan. Boleh hidup tak? Tangan dengan kaki je ada, kepala badan tak ada. Tak boleh hidup, tak boleh hidup. Kepala tak ada pun tak boleh hidup. Boleh tak? Kepala tak ada, hidup. Tak boleh tak? Jadi, tak buat rukun, tak ada nilai juga. Kerana seumpama orang tak ada kepala. Sebab tu rukun tu penting. Sunat abad macam tangan dan kaki. Dua tangan dan dua kaki. Sunat abad. Kalau tak ada tangan dan kaki, boleh hidup? Boleh hidup. Sebab tu sembahyang sah. Cuma, tak ada tangan kaki yang cacat lah. Jadi sembahyang ni dipanggil cacat. Sunat hai'ah pula apa? Aksesori. Bulu, hidung punya yang mancung ni. Bukan hidung ni dia wajib mesti ada. Rukun hidung yang lubang ni. Ni yang dia punya ni. Kalau straight ni wuduh tak? Wuduh. Bulu-bulu, kedut-kedutan. Semua ni. Cuba, kalau tangan straight, tak ada kedut. Ui, takut tengok. Macam tu lah sembahyang kita tengok. Sebab apa? Kita tak buat yang sunat hai'ah. Boleh tengok straight, muka ni straight. Kuning tak ada, kelopak tak ada, bulu tak ada ni. Semua tak ada. Straight, lubang dua. Begini. Lepas tu telinga ni tak ada. Tapi telinga lubang ada sebab ni penting. Okay. Tak ada, straight. Rambut tak ada. Tangan licin straight. Tangan pula rapat terus semua macam ni. Gam semua. Udah tak? Ngeri. Macam tu lah sembahyang kita tanpa sunat hai'ah. Tapi kita tak buat pun sunat hai'ah tu. Kata ngeri. Tak buat. Tak ada tu macam tu lah. Umpama. Tapi cukup sifat. Ada tangan, ada kaki. Ada roh. Sebab apa? Dia buat syarat dan dia buat rukun. Cuba dia kata sunat hai'ah je. Dari segi fiqh, dia panggil luaran. Tapi dari segi tasawuf, dari segi dalam, sunat hai'ah, okay. Rukun, sunat abad, sunat hai'ah. Dari segi fiqh, betul. Rukun nombor 1, penting. Tak ada dia, tak sah. Sunat abad, duduk nombor tengah. Sunat hai'ah duduk paling kurang. Dia punya martabat dia kan. Itu dari segi fiqh. Tapi dari segi tasawuf, terbalik. Dari segi tasawuf, terbalik. Iaitu sunat hai'ah duduk nombor 1. Sunat abad ni duduk nombor 2. Rukun ni duduk nombor 3. Kenapa? Terbalik. Sepatutnya rukun yang paling penting. Tak ada, dia tak sah sembahyang. Sunat abad sebab cacat. Sunat hai'ah tak ada apa. Sunat hai'ah angkat tangan, auzubillah, amin, apa lagi, doa iftitah, surah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, apa lagi, yang sunat lah semua tu. Tapi kenapa dalam tasawuf sunat hai'ah duduk nombor 1 yang paling besar? Sebab rukun nak buat, nak sembahyang kena buat rukun kan? Maka kena paksa. Bila kena paksa, dia tak ada nilai. Kena paksa, mana ada nilai? Dia bukan sukarela. Sunat abad. Kena paksa tak? Tak kena paksa. Tapi macam nak paksa juga. Cuma kalau tak buat juga, boleh cover balik tak? Boleh tampung balik tak? Boleh dengan sujud sahwi. Sunat hai'ah kalau tinggal, boleh tak nak ganti? Tak boleh. Pergi tak kembali. Kita ketika takbir, Allahu Akbar, tak baca doa iftitah. Betul baca Fatihah, rukuk, sujud. Macam mana nak ganti doa iftitah? Dia punya pahala tu, tak boleh dah. Tak boleh. Dan doa iftitah tu buat kena paksa ke sukarela? Sukarela. Sebab tu dia paling besar. Yang buat sukarela ni yang besar. Yang kena paksa ni memang kena paksa. Tak payah kau nak belagak lah. Macam orang belagak puasa Ramadan. Oh penat. Penat puasa bulan Ramadan, puasa lah kita. Tak boleh nak belagak. Puasa Ramadan apa mu puasa? Aku puasa juga. Sembahyang fardu tak boleh belagak. Tak boleh nak riak pun tak boleh. Sembahyang tak boleh. Kenapa? Aku sembahyang Isyak. Kau ingat senang? Tak boleh. Sebab sembahyang tu wajib. Tapi sembahyang sunat boleh riak? Boleh. Duha boleh, witir boleh belagak. Sebab dia bukan paksaan. Maka bolehlah nak belagak. Puasa 6 boleh belagak? Boleh. Puasa Ramadan mana boleh belagak? Solat 5 waktu mana boleh belagak? Semua orang kena buat, kena paksa lah. Nama dah mukallaf kan, kena paksa. Jadi tak boleh nak belagak. Sama lah juga. Kerana apa? Kerana dalam sembahyang kita, sunat hai'ah ni adalah sukarela. Bila kita buat yang sukarela tu, maka besarlah pahala dia. Habis rukun nak paksa. Sunat abad kalau tak buat boleh gantikan sujud sahwi. Kalau tak baca doa iftitah, dah rakaat yang kedua, boleh ganti.
Sujud sahwi batal. Boleh tak baca rakaat kedua tu doa iftitah? Nak ganti balik tadi, sayang. Tak boleh. Sebab tu, dari segi tasawuf, kita nampak sunat hay'ah ni lagi besar daripada rukun. Dari segi fiqh, kita nampak rukun yang besar. Jadi tengoklah kita ke mana. Ada orang minat tasawuf, maka dia akan tengok ke arah itu. Ada orang minat fiqh, dia kata sunat je pun. Tu yang paling ramai. Sunat je pun. Dia minat fiqh. Dua-dua sama, dua-dua tak ada masalah lah. Cuma kita mula-mula fiqh bagi budak-budak. Bila dah besar sikit, dah tua dah, dah tunggu masa dah, nak padam, masa tu tasawuf lah. Takkan duk main fiqh lagi. Tasawuf lah pula. Lebihkan tasawuf. Mula-mula lebihkan fiqh. Halal haram sah batal. Bila dah atas 50, 60 tu, takkan duk main tu lagi. Lebihlah sikit tasawuf tu. Sunat hay'ah akan datang. Sambung akan datang. Tangguh dulu. Itu sudah yang tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.